Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Izzati binti Abdullah, nombor matrik C21A1986. Pada hari ini, kumpulan kami akan membuat perbentangan teori reka bentuk yang bertajuk hippie. Dalam hippie ini, saya telah memilih muzik sebagai tajuk pembentangan saya. Kumpulan muzik yang saya pilih ialah Sons of Adams. Sons of Adams telah ditubuhkan pada tahun 1969. Pada mulanya, kumpulan ini diberi nama sebagai The Jaspers. Pada tahun 1972, mereka bertekad untuk menukar nama kepada Sons of Adams. Kumpulan muzik ini telah menghidupkan semula genre muzik hippie yang menjadi ciri budaya pada tahun 1960-an. Kumpulan Sons of Adam telah mengikut gaya kebebasan yang menjadi intipati pergerakan hippie. Kemudian, kumpulan Sons of Adam telah menggabungkan muzik rocknya dengan menggunakan lirik lagu yang unik dan unsur yang nostalgia pada era hippie dalam muziknya. Sons of Adam juga sering menggunakan lirik-lirik lagu dan melodi yang unik untuk memberikan para penonton enjoy semasa melihat mereka membuat persembahan. Sons of Adams berkait rapat dengan pergerakan hippie. Band mereka juga telah membawa kepada elemen eksperimen dan inovasi ke dalam dunia muzik. Kumpulan Sons of Adam juga telah menggunakan kesan bunyi improvisasi dan struktur yang tidak konvensional supaya perkembangan muzik klasik rock ini secara keseluruhannya dapat diterima oleh para penonton. Antara lagu mereka yang sangat terkenal pada masa itu ialah Memory Duka, Luka di Hati dan juga Lepaskan ke Langit Ungu. Kumpulan Sons of Adam juga bukan sahaja menjadikan muzik sebagai satu inspirasi bagi mereka, namun pemakaian mereka semasa membuat persembahan juga turut menjadikan hippie sebagai sumber inspirasi mereka, di mana sebelum membuat persembahan mereka akan memastikan pakaian mereka iaitu pakaian yang vintage, di mana kumpulan ini akan memakai pakaian jeans dan juga memakai ribbon di leher. Aksesori juga mereka akan memakai rantai, cincin, spek mata. Tujuan mereka menggayakan pakaian ini adalah untuk menjadikan hippie ni sebagai sumber inspirasi bukan sahaja kepada diorang, bukan sahaja kepada kumpulan mereka, namun kepada penonton yang melihat persembahan mereka. Lepas saja Sons of Adam ini terkenal, mereka telah menjadikan muzik ini sebagai satu sumber kejayaan bagi mereka dalam dunia muzik, di mana mereka telah mencipta beberapa lirik lagu yang kreatif yang memberikan impak yang positif kepada para penonton, sama ada kepada masyarakat ataupun pada golongan remaja. Lirik-lirik lagu yang dibuat oleh Sons of Adam ini sangat memberikan kesan yang positif, di mana setiap lirik yang dibuat oleh kumpulan Sons of Adam ini ada nilai kerohanian semasa para penonton melihat ataupun mendengar lagu yang mereka cipta ini. Jelaslah bahawa sumbangan Sons of Adam ini dalam mempopularkan muzik hippie ini banyak memberikan kesedaran dan kebaikan kepada sosial. Dengan adanya kumpulan muzik ini, secara tidak langsung era hippie akan terkenal di zaman moden akan datang. Assalamualaikum, saya Nur Alini binti Muhammad Singh, nombor matrik C21A2457. Saya memilih drugs dalam tajuk hippie.
Pada era hippie, amfetamin tidak dikaitkan dengan pergerakan seperti narkotik psikodelik seperti LSD atau ganja. Amfetamin lebih kerap digunakan oleh kumpulan tertentu dalam masyarakat, termasuk pemuzik, pekerja keras dan kadang-kala oleh individu yang terlibat dalam aktiviti yang memerlukan tahap tenaga yang tinggi. Sejarah amfetamin melibatkan pembangunan bahan ini pada awal abad ke-20 untuk tujuan perubatan dan untuk merawat masalah seperti keletihan, kemurungan dan obesiti. Semasa Perang Dunia Kedua, amfetamin telah diberikan kepada askar untuk meningkatkan kewaspadaan dan daya tahan. Dalam era hippie, terutamanya pada akhir 1960-an, sesetengah individu menggunakan amfetamin untuk mengekalkan kecergasan fizikal atau untuk meningkatkan stamina semasa festival dan aktiviti muzik. Walau bagaimanapun, tidak seperti ganja atau LSD, amfetamin tidak memainkan peranan besar dalam naratif hippie dan sering kurang dikenal pasti sebagai elemen utama subkultur ini. Kerana fokus utama hippie lebih kepada penerokaan kesedaran, keamanan dan kebebasan bersuara. Penggunaan narkotik pada era hippie mempunyai pelbagai kesan, termasuk positif dan negatif. Kesimpulannya, penggunaan dadah semasa era hippie mencerminkan kepelbagaian, pandangan dan pengalaman dalam pergerakan itu dengan impak yang merangkumi aspek positif dan negatif. Nama saya Nur Syafiqah Afrina binti Syari, nometrik C21A2066. Saya memilih fashion dalam tajuk hippie. Fashion hippie muncul sebagai gaya tersendiri pada tahun 1960-an dan 1970-an, mencerminkan gerakan kontra budaya yang menolak norma masyarakat arus perdana. Fashion era ini dicirikan oleh estetika bohemian yang bersemangat bebas, yang meraihkan kepribadian, kedamaian dan hubungan dengan alam semula jadi. Seterusnya, penggunaan motif psychedelic dan tie-dye. Motif psychedelic mencerminkan semangat penerokaan dan keberanian untuk memecahkan sempadan reka bentuk konvensional. Teknik tie-dye dengan warna-warna terang dan berani mencipta pakaian unik dan menarik. Selain itu, simbolisme pada pakaian, penggunaan simbol keamanan, bunga dan simbol universal mewujudkan identiti visual yang kukuh dan memberikan dimensi simbolik kepada pakaian. Simbol-simbol ini bukan sahaja berfungsi sebagai elemen hiasan, tetapi juga sebagai penyataan nilai dan pandangan dunia. Seterusnya, antara artis yang masih menggunakan fashion hippie ialah Harry Styles, bekas ahli One Direction dan pemuzik solo terkenal dengan gaya fashionnya yang eklektik dan kadang-kala diilhamkan retro, termasuk elemen hippie seperti baju bercorak dan aksesori unik. Seterusnya ialah Vanessa Hudgens. Pelakon itu terkenal dengan gaya bohemian dan festival yang sering mempunyai sentuhan hippie dengan gaun labuh, pakaian longgar dan aksesori yang etnik. Akhir sekali, gaya pakaian hippie bukan sahaja sekadar trend fashion, ia adalah pernyataan visual yang menggabungkan kreativiti pribadi, nilai falsafah dan kenyataan politik melalui penggunaan motif psychedelic ini. Simbolisme dan pilihan material yang ditekankan oleh penglibatan sosial dan kesedaran alam sekitar. Pakaian hippie ini menjadi manifestasi luaran ideologi dan identiti pergerakan itu. Seterusnya, analisis ini memberikan pandangan tentang cara gaya pakaian yang boleh menjadi medium yang berkuasa untuk menyampaikan mesej, menyuarakan tentangan dan meraihkan kebebasan bersuara dalam konteks pergerakan sosial dan budaya seperti hippie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Maria Nadirah binti Muhammad Sabri, bernama metrik C21A2372. Dalam tajuk hippie, saya akan membentangkan mengenai ideologi. Salah satu idea utama
pergerakan hippie ialah penolakan keganasan dan peperangan. Mereka mengamalkan pesimisme dan percaya bahawa konflik boleh diselesaikan melalui dialog dan cinta dan bukan melalui kekuatan tentera. Ideologi hippie menekankan nilai cinta, kebebasan dan ekspresi peribadi. Mereka menyokong perhubungan bebas dan menghormati kebebasan individu untuk menyatakan diri mereka tanpa dibelenggu oleh norma sosial konvensional. Mereka juga menyalahkan kepentingan melindungi alam semula jadi dan alam sekitar untuk mengekalkan kelestarian planet ini, menyokong gaya hidup yang lebih mesra alam seperti pertanian organik dan penolakan bahan kimia berbahaya. Ideologi hippie juga menolak budaya materialistik dan kepenggunaan. Mereka mempersoalkan nilai material dan menganjurkan gaya hidup sederhana, menghargai hubungan dengan alam semula jadi dan antara satu sama lain lebih tinggi daripada pengumpulan barangan material. Pemikiran ini mencerminkan keinginan untuk membebaskan diri daripada harta benda dan mencari kekayaan sebenar dalam kehidupan seharian. Kebanyakan hippie terlibat dalam aktivisme sosial dan penlibatan politik. Mereka mengambil bahagian dalam protes menentang perang, menyokong hak sivil, hak wanita dan bercakap mengenai pelbagai isu sosial. Muzik, seni visual dan sastra adalah media utama untuk menyampaikan mesej mereka. Gaya pakaian yang kreatif dan berwarna-warni mencerminkan semangat bebas ekspresi dan kepribadian. Pakaian hippie yang mereka percaya sebagai sebahagian daripada pernyataan tentang siapa diri mereka. Oleh itu, ideologi hippie bukan hanya sekadar warisan satu era, sebaliknya seruan untuk terus mencari kebenaran dan kebebasan dalam setiap generasi. Lifestyle hippie. Yang pertama ialah keterbukaan seksual pada zaman hippie 1960-an dan awal 1970-an. Pada masa itu, gerakan hippie menekankan kebebasan dan keterbukaan termasuk dalam hal seksualitas. Keterbukaan terhadap seksualitas adalah inti dari filosofi hippie yang menentang norma-norma seksual konvensional. Yang kedua, penerimaan terhadap homoseksualiti dan transseksualiti pada zaman hippie. Lingkungan hippie pada masa itu cenderung lebih menerima gaya hidup alternatif termasuk homoseksualiti dan transseksualiti. Gerakan ini menyumbang pada perasaan bebas individu dan mengekspresikan diri termasuk dalam hal orientasi seksual. Yang ketiga, perkembangan nilai keterbukaan seksual pada masa kini. Nilai-nilai kebebasan individu dan keterbukaan masih relevan pada masa kini. Gerakan hak LGBT membawa perubahan besar dalam persepsi dan penerimaan masyarakat terhadap keberagamaan seksual dan identitas gender. Lifestyle hippie yang seterusnya ialah perubahan dalam penerimaan masyarakat terhadap LGBT. Masyarakat kini lebih terbuka dan mendukung hak-hak individu LGBT, menciptakan lingkungan inklusif. Terhadap perubahan signifikan dalam persepsi dan penerimaan terhadap gaya hidup alternatif seperti homoseksualiti dan transseksualiti. Yang kelima, perbezaan utama antara zaman dahulu dan masa kini. Perjuangan gerakan LGBT telah mempercepat dan memperluas pengakuan hak-hak individu serta penerimaan terhadap keberagamaan seksual dan identitas gender. Masyarakat kini lebih cenderung menerima perbezaan dan menciptakan lingkungan inklusif bagi berbagai lapisan masyarakat. Yang keenam ialah evolution of social awareness. Pengesaran dalam kesedaran sosial dan pemahaman mengenai hak individu telah membawa perubahan dalam penerimaan terhadap orientasi seksual. Yang ketujuh, kesimpulan, gerakan hippie pada masa dahulu berperan dalam mendorong keterbukaan seksual dan penerimaan terhadap gaya hidup alternatif.
masa kini mencerminkan pengesaran yang lebih meluas, menciptakan masyarakat yang semakin terbuka dan inklusif dalam pandangan terhadap nilai, norma dan gaya hidup.